Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Yang berbahagia Tuan Haji Muhammad Sabu, Presiden Parti Amanah Negara, pimpinan-pimpinan tertinggi daripada parti PKR dan juga DAP, yang berbahagia Datuk Saifuddin Abdullah, Ketua Setiausaha Sekretariat Pakatan Harapan, hadirin dan hadirat yang saya hormati sekalian. Pertama-tamanya saya bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izin dan limpah kurnia jua, maka dapatlah saya bersama-sama menghadiri suatu perhimpunan yang cukup penting, iaitu Konvensyen Pakatan Harapan yang dianjurkan pada hari ini. Oleh sebab saya orang baru, saya baca teks sedikit. Saya mengucapkan ribuan terima kasih yang tidak terhingga kepada pihak Sekretariat Pakatan Harapan dan Barisan Pimpinan Pakatan Harapan yang telah pun mengundang untuk saya berucap bersama-sama dengan pimpinan tertinggi Pakatan Harapan dalam konvensyen yang diadakan yang amat bersejarah pada hari ini. Ini adalah suatu penghargaan dan juga suatu penghormatan yang amat bermakna buat diri saya sendiri dan juga barisan pimpinan serta ahli-ahli Parti Pribumi Bersatu Malaysia ini. Terima kasih saya ucapkan. Pastinya saya tidak dapat melepaskan peluang untuk hadir bersama-sama dengan rakan-rakan pimpinan daripada PKR, DAP dan Amanah dalam konvensyen ini untuk merangka pembentukan sebuah gabungan parti-parti pembangkang yang mantap dan kuat serta menawarkan masa depan yang lebih baik buat Malaysia dan seluruh warganya. Keadaan negara kita pada hari ini bukan saja tidak bertambah baik, tetapi menjadi lebih teruk lagi. Harga minyak dunia yang rendah telah pun menyebabkan pendapatan negara kita semakin susut. Banyak subsidi yang belum ini diberikan untuk meringankan bebanan rakyat terpaksa ditarik balik, dan yang terbaru ialah penarikan subsidi minyak masak yang pastinya menambahkan bebanan rakyat, terutamanya golongan yang berpendapatan rendah. Semalam, sebagaimana yang kita tahu, nilai ringgit menjunam ke satu paras yang amat rendah. Diberitahu pada saya 4.72 ringgit Malaysia berbanding $1 Amerika, iaitu satu paras yang paling rendah dalam tempoh 12 tahun lamanya. Ini adalah satu amaran awal yang menguji ketahanan institusi seperti Bank Negara dan juga ketangkasan kerajaan dalam nak menangani krisis keuangan ini. Saya pernah sebutkan dalam ucapan perbahasan bajet 2017 yang baru lalu di Parlimen baru-baru ini, iaitu bahawa Malaysia pada hari ini berada dalam keadaan yang amat terdedah kepada serangan spekulator mata wang jika langkah-langkah penyelamatan ekonomi negara tidak dilakukan dengan segera. Dengan hutang negara yang amat tinggi,
harga minyak dunia yang kita tahu terus menjunam, dan sumber keuangan kerajaan yang begitu terhad, maka negara kita akan menghadapi suatu malapetaka ekonomi yang dahsyat jika ringgit kita diserang oleh penyangak mata wang seperti yang dilakukan oleh Soros pada tahun 1997. Nauzubillahi min zalik. Dengan kejatuhan nilai ringgit, nilai hutang luar negara kita juga yang kebanyakannya di dalam mata wang dolar akan terus meningkat. Dan selain daripada itu, harga barangan import, terutamanya barangan makanan, akan bertambah mahal, dan sudah pastinya ia menambahkan bebanan rakyat yang kita tahu sudah pun sedia terbeban dengan kos sara hidup yang amat tinggi ini. Pendapatan rakyat kita tidak meningkat setinggi mana yang kita kehendaki. Malah ramai daripada kalangan rakyat kita terdedah kepada risiko kehilangan pekerjaan dan juga mata pencarian. Jika ekonomi negara kita ini terus suram dan juga kerajaan kita gagal untuk melaksanakan langkah-langkah rangsangan ekonomi dengan segera. Malangnya, tatkala rakyat kita sedang gundah gulana dan keluh kesah memikirkan nasib kita hari ini dan esok, Perdana Menteri masih boleh menyanyi dan menari shalala la la, dan menari dengan gembira dalam satu pesta riang ria menyambut tetamu negara, seolah-olahnya tiada apa yang berlaku. Malah sebelum ini dia dan juga keluarganya berkelana ke negara China, bukan untuk menarik pelaburan sebenarnya, tetapi menambahkan bebanan hutang negara. Ketika kerajaan kita sepatutnya berhemah, saya sebut kerajaan kita, kepala ni masih kerangka set lama. Ketika kerajaan Barisan Nasional dan UMNO sepatutnya lebih berhemah dalam berbelanja dan juga berusaha untuk nak mengurangkan beban hutang negara, Najib, bagaimana yang kita ketahui, telah pun menyebabkan kerajaan terus berhutang lagi. Tadi telah pun disebutkan oleh YB Rafizi, antara lainnya 55 bilion yang katanya dipinjam daripada negara China untuk membina landasan kereta api yang paling mahal kosnya di dunia. Tatkala beasiswa mahasiswa kita dipotong dan subsidi minyak kita ditarik balik, dan juga peruntukan kepada kementerian-kementerian terus dikurangkan, kontrak pembinaan projek mega yang bernilai puluhan bilion ringgit ini diberikan hanya kepada sebuah syarikat daripada negara China tanpa melalui proses tender terbuka. Inilah sebenarnya, saudara, cara pengurusan ekonomi Najib yang langsung tidak lagi menghiraukan nasib rakyat. Ini tidak termasuk perjanjian-perjanjian lain yang bernilai berbilion-bilion ringgit kesemuanya, yang juga sebahagian besarnya adalah dalam bentuk hutang dan bukannya pelaburan. Hutang 1MDB pun masih belum nampak jalan untuk penyelesaiannya. Dan hal yang sama saya telah bangkitkan juga dalam sesi perbahasan bajet 2017 di bidang parlimen baru-baru ini. Apabila pemimpin negara yang korup salah urus ekonomi Malaysia, akhirnya yang menderita kita tahu ialah rakyat jelata.
hasil kutipan GST dan cukai pendapatan tidak dikembalikan kepada rakyat. Sebaliknya sepaksa digunakan untuk membayar hutang negara dan juga menampung pembazaran oleh pemimpin yang boros dan rasuah. Dalam keadaan ini, saudara-saudara sekalian, kita tidak ada pilihan. Rakyat sebenarnya tidak ada pilihan. Kemana saja saya pergi, mereka berkata, tunggulah bila pilihan raya tiba. Tunggulah pilihan raya tiba dan kita nak menentukan supaya kita dapat menombangkan Barisan Nasional yang ditokongi oleh UMNO ini, insya-Allah. Mereka berkata dengan jelas, sebahagian besar pada mereka, sama ada di bandar ataupun di luar bandar, mereka tidak mahu lagi menyokong kerajaan yang korup, yang terbeban dengan hutang yang banyak, yang telah membawa bencana besar kepada rakyat jelata di mana saja mereka berada. Yang mereka mahu ialah mereka mahu mengundi sebuah parti yang diyakini boleh membentuk sebuah kerajaan yang bersih, kerajaan yang beramanah dan bertanggungjawab, kerajaan yang mampu untuk menyelamatkan negara dan membela nasib masa depan mereka. Mereka mahu menyokong kita dalam Pakatan Pembangkang yang ada pada hari ini. Saudara, rakyat sebenarnya meletakkan harapan yang tinggi kepada parti-parti kita ini untuk mengalahkan Barisan Nasional dalam PRU yang ke-14. Mereka melihat parti-parti pembangkang sebagai pilihan utama untuk menerajui negara selepas PRU yang ke-14, insya-Allah. Namun kita tidak boleh berasa selesa dengan hanya sentimen rakyat yang nampaknya menyebelahi pada masa ini. Kerana pada masa yang sama mereka juga bertanya, dan soalan ini kerap dibangkitkan kepada saya di mana-mana saya pergi. Mereka bertanya, bolehkah parti-parti pembangkang membentuk satu gabungan politik yang mantap dan kuat untuk menewaskan Barisan Nasional? Ini soalan yang mereka itu. Saudara jawab, boleh. Alhamdulillah. Saya yakin kita boleh. Soalan yang dah dijawab tadi mungkin menafikan tanggapan bahawa parti pembangkang gagal untuk mencapai kata sepakat dan akhirnya terpaksa bertanding melawan sesama sendiri dalam pilihan raya yang menyebabkan kita akan tumbang dan kalah. Saya tidak nak orang kata menyimpan apa yang ada dalam hati saya, untuk menyatakan apa yang benar, supaya hajat dan niat rakyat untuk membentuk kerajaan baru ini akan menjadi suatu kenyataan. Mungkin tak elok saya sebutkan contoh, tetapi boleh disebutkan semula sebagai pengajaran bagaimana waktu kita menghadapi pilihan raya kecil baru-baru ini di dua tempat, di kawasan Parlimen di Sungai Besar dan juga di Kuala Kangsar. Saya juga ada diminta mainkan peranan sikit untuk membantu, tetapi saya gagal. Tapi terbuktilah hasil daripada pertembungan parti politik seperti itu menyebabkan Barisan Nasional yang sebenarnya tidak kuat makin lemah. Saya tahu kerana saya berada selama 45 tahun di dalam UMNO. Dulu Gah perkasa, sekarang ini di peringkat cawangan pun tidak ada ahli yang nak pergi hadir dalam mesyuarat, tak cukup korum. Dan Alhamdulillah apabila Parti Pribumi Bersatu Malaysia tertubuh, mereka lihat inilah ruang baru untuk mereka keluar daripada UMNO dan menyertai parti baru kita ini. Alhamdulillah.
Saudara sekalian, saya ingin tegaskan bahawa pertandingan tiga penjuru akan membawa malapetaka yang besar kepada kita. Nauzubillah. Sudah banyak kumpulan-kumpulan pemikir think tank yang telah menganalisa dan membuat simulasi-simulasi bagaimana hasilnya kalau pertandingan secara satu lawan satu. Bagaimana hasilnya kalau disimulasi pertandingan 1 lawan 2 ataupun 1 lawan 3. Jelas jawapannya dan boleh diuji di mana-mana sekalipun dalam pilihan raya kecil. Kalau kita menghadapi serangan 1 lawan 2 atau 1 lawan 3, kita tidak mungkin boleh mencapai kemenangan. Secara umumnya begitulah keputusan yang telah pun kita dapatkan daripada banyak kumpulan-kumpulan pemikir dan think tank yang telah menyiasat ataupun mengkaji kedudukan ini. Ia diibaratkan seperti jerangkap samar yang dipasang oleh rejim Najib untuk memecah belahkan pembangkang bagi mengekalkan kuasa Barisan Nasional dengan cara yang amat kotor. Dan saya jangka dan dinyatakan juga oleh setengah pemimpin-pemimpin UMNO yang mengakui bahawa pilihan raya yang akan datang akan menjadi satu cabaran yang paling getir yang mereka harus hadapi kerana kuatnya tentangan rakyat dan juga parti kita di dalam pilihan raya yang akan datang ini. Maka justru adalah amat penting bagi kita sesama kita untuk mencapai kata sepakat dan mengadakan perjanjian untuk bertanding 1 lawan 1 untuk menentang Barisan Nasional. Kita perlu mencari satu formula yang terbaik untuk mengelakkan pertembungan antara parti-parti kita ini, khususnya dalam pembahagian kursi di dalam pilihan raya. Pastinya perlu ada sedikit pengorbanan atau juga pun besar pengorbanannya di kalangan parti-parti kita ini untuk mengelakkan pertembungan sama sendiri di dalam pilihan raya untuk mencapai matlamat yang lebih besar, yaitu untuk menyelamatkan Malaysia daripada belenggu sebuah rejim yang jahat dan khianat ini. Dalam keadaan ini kita tentunya perlu meletakkan kepentingan rakyat dan negara mengatasi kepentingan parti. Satukan barisan pembangkang, barulah rakyat ada keyakinan bahawa kita boleh membentuk kerajaan yang baik, lebih baik daripada Barisan Nasional selepas PRU yang akan datang. Dan untuk tujuan ini PPBN, saya tak boleh sebut bersatu kerana dikatakan salah. Parti Pribumi Bersatu Malaysia bersedia dan komited untuk menjalin kerjasama dengan Pakatan Harapan. Saya sebutkan ini kerana saya tahu PPBN tak boleh wujud secara bersendirian. Dan kita juga tahu kalau kita bertanding secara bersendirian tak mungkin kita menang. Sebab itu kita mesti bermuafakat. Parti-parti dalam Pakatan Harapan pun tidak mungkin boleh menang dalam pilihan raya dan membentuk kerajaan jika bertandingan secara bersendirian tanpa mewujudkan suatu muafakat politik sesama kita. Apatah lagi jika kita bertanding melawan sesama sendiri dan kita pastinya akan tewas sebelum sempat masuk ke gelanggang. Kita sebenarnya amat memerlukan di antara satu sama lain. Saya cuma nak memberikan sedikit penjelasan apabila minta maaf majlis untuk memeterai perjanjian ditangguhkan, tidak jadikan pada hari ini. Saya minta maaf. Ada orang kata saya cold feet, kaki sejuk, tapi coba pegang kaki saya masih panas. Ada yang kata saya back out ataupun tarik diri pada menandatangani
perjanjian kerjasama antara PPBM dan Pakatan Harapan yang sepatutnya dimeterai pada hari ini. Sebenarnya saya tidak sekali-kali back out ataupun berundur. Saya amat serius dan juga teliti dalam menguruskan hal-hal yang penting seperti perjanjian yang pertama yang akan kami meterai dengan Pakatan Harapan. Saya telah minta supaya majlis menandatangani perjanjian ini tangguhkan sedikit untuk memberikan masa yang cukup pada semua kepimpinan PPBM yang hampir semuanya baru dan Pakatan Harapan untuk berbincang dengan lebih lanjut lagi. Bukan hanya antara Presiden bagaimana yang telah pun kami adakan sebelum daripada ini, tetapi semua pemimpin kanan parti perlu untuk duduk berbincang secara bersama untuk mencapai persetujuan atas setiap satu terma yang terkandung di dalam perjanjian itu. Pada dasarnya saya bersetuju dengan sebahagian besar daripada apa yang sudah pun dirangka oleh jawatan kuasa yang terlibat. Ini termasuklah pendirian bersama dalam hal-hal yang berkait dengan kedudukan agama Islam sebagai agama persekutuan dan hak para penganut agama lain untuk mengamalkan ajaran agama masing-masing secara aman dan harmoni. Kedudukan istimewa kaum Melayu dan Bumi Putra serta hak-hak yang sah bagi semua kaum di negara kita. Bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan dan kemuliaan institusi Raja-Raja Melayu sebagaimana yang terkandung di dalam perlembagaan persekutuan. Selain itu, perjanjian ini perlu juga merangkumi komitmen semua pihak untuk melakukan reformasi institusi, memerangi rasuah dan mewujudkan tadbir urus negara yang baik, di samping kesediaan untuk merangka dasar-dasar bersama yang berpaksikan kepada kepentingan rakyat dalam semua bidang, termasuk ekonomi, pendidikan, sosial, agama, hubungan kaum, hubungan luar negara, keselamatan dan lain-lain lagi. Dasar bersama ini akan dijadikan asas pembuatan dasar-dasar negara apabila masanya tiba untuk kita membentuk kerajaan, insya-Allah. Saya mencadangkan suatu kumpulan pakar yang mewakili semua parti dibentuk untuk merangka dasar-dasar bersama ini, dan PPBM bersedia untuk terlibat dan mengambil bahagian dalam kumpulan pakar ini apabila ia diwujudkan kelak, insya-Allah. Saya mahu supaya keputusan untuk mengadakan kerjasama dibuat secara kolektif dan komprehensif. Selamat datang, saudara Guaneng. Dan ini memerlukan suatu proses engagement yang lebih meluas dan juga menyeluruh dibuat di dalam parti-parti di antara parti dalam rangka terma-terma perjanjian. Saya telah meminta Sekretariat Pakatan Harapan untuk menentukan tarikh dan masa yang sesuai dalam waktu yang terdekat ini untuk kepimpinan kanan PH dan PPBM duduk berbincang. Setelah semua terma perjanjian dipersetujui dalam perbincangan itu, saya mewakili PPBM akan menandatangani perjanjian kerjasama dengan PH itu dengan seberapa segeranya, insya-Allah. Di pihak PPBM, kita akan mengadakan mesyuarat Majlis Pimpinan Tertinggi khas dalam sehari dua ini untuk membincangkan hubungan kerjasama dengan Pakatan Harapan. Pandangan dalam mesyuarat ini akan dibawa dalam pertemuan bersama pimpinan kanan parti-parti PH. Saya mahu supaya semua pihak dilibatkan dalam perbincangan supaya setiap terma yang dipersetujui ini mendapat input yang sewajarnya daripada barisan kepimpinan semua parti. Ini adalah selaras dengan amalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sentiasa bermusyawarah dengan sahabat-sahabat sebelum mengambil suatu keputusan penting, sejajar dengan firman Allah yang bermaksud
Maka dengan sebab rahmat yang melimpah-limpah dari Allah kepadamu, wahai Muhammad, engkau telah pun bersikap lemah lembut pada mereka, sahabat-sahabat dan pengikutmu. Dan kalaulah engkau bersikap kasar, lagi keras hati, tentulah mereka akan lari daripada kelilingmu. Oleh itu maafkanlah mereka, yakni mengenai kesalahan yang mereka lakukan terhadapmu, dan pohonkanlah ampun bagi mereka yang juga bermusyawarat dengan mereka dalam urusan peperangan dan hal-hal keduniaan itu. Kemudian apabila engkau telah berazam sesudah mesyuarat untuk membuat sesuatu, maka bertawakallah kepada Allah, dan sesungguhnya Allah mengasihi orang-orang yang bertawakal kepadanya. Melalui mesyuarat ini, saudara-saudara, yang lebih menyeluruh, insyaAllah kita boleh selesaikan semua isu secara kolektif dan mencapai kata sepakat dalam semua perkara. Kita juga mesti melakar suatu roadmap yang jelas untuk membentuk sebuah gabungan politik yang kuat dan mantap sebelum PRU 14. Dan insyaAllah dengan sokongan padu semua rakyat, kita akan dapat membentuk kerajaan selepas pilihan raya. Kita mempunyai harapan yang amat cerah untuk memenangi PRU ke-14. Jika kita berjaya membentuk gabungan parti-parti politik pembangkang yang padu untuk menentang BN secara satu lawan satu. Saya yakin dikatakan the ground is fertile. Rakyat sedang menunggu-nunggu wujudan satu gabungan parti politik alternatif yang viable untuk menggantikan Barisan Nasional yang korup dan menindas rakyat ini. Di samping itu, di samping komited untuk membentuk kerjasama dan pemuafakatan yang jitu dengan Pakatan Harapan, PPBM juga bersedia untuk menjalin kerjasama dengan parti-parti politik yang lain yang tidak berada dalam Pakatan Harapan, termasuklah parti-parti di Sabah dan Sarawak, untuk menawarkan kepada rakyat sebuah gabungan parti politik yang kuat dan mantap, serta mampu membentuk kerajaan dan membela nasib mereka. Saya percaya rakyat pastinya agak teruja untuk melihat semua parti pembangkang sepakat untuk bekerjasama membebaskan Malaysia daripada rejim Barisan Nasional yang mengkhianati mandat rakyat. Rakyat lebih yakin dengan kita jika kita semuanya bersatu, dan sebaliknya rakyat akan kecewa dan putus harap jika kita berseteru. Dan untuk mewujudkan satu gabungan politik pembangkang yang mantap dan kuat, saya mencadangkan supaya satu jawatan kuasa teknikal dibentuk untuk menghasilkan formula kerjasama dan pembahagian kursi yang terbaik berasaskan prinsip kebolehmenangan ataupun winnability parti dan calon. Satu jentera pilihan raya dan war room pilihan raya yang bersama juga boleh diwujudkan, di mana maklumat mengenai pilihan raya boleh dikongsi secara bersama dan strategi pilihan raya boleh dirangka juga secara bersama. Saya juga ingin mencadangkan supaya dalam waktu yang terdekat ini, sementara kita masih dalam proses membina hubungan parti-parti politik di dalam dan di luar Pakatan Harapan, satu bentuk gencatan senjata dibuat di antara parti-parti pembangkang supaya kita dilihat bertenang dalam mencari jalan untuk berunding dan bekerjasama. Selain itu juga sebuah jawatan kuasa bersama boleh dibentuk untuk menyelesaikan pertikaian yang mungkin boleh timbul antara parti-parti kita. Pastinya yang lebih utama ialah bagaimana kita boleh menawarkan kepada rakyat suatu manifesto yang menepati kehendak mereka. Kita perlu menyantuni kehendak rakyat yang mahukan kehidupan yang lebih baik, pekerjaan dengan pendapatan yang lebih lumayan, kediaman yang mampu dimiliki, pendidikan yang lebih berkualiti, persekitaran yang lebih selamat untuk diri, anak-anak dan keluarga, serta sebuah kerajaan yang telus, adil, amanah dan demokratik.
Semuanya ini saudara-saudara boleh dicapai apabila kita dapat mengenepikan perbezaan sesama sendiri dan bersedia untuk berbincang dan bekerjasama untuk satu matlamat, iaitu untuk menyelamatkan Malaysia dan terus membela nasib rakyat kita. Saya yakin matlamat ini boleh kita capai jika kita mempunyai jiwa yang besar. Apabila kita dapat meletakkan kepentingan rakyat dan negara melebihi kepentingan parti kita, maka kitalah sebenarnya pejuang rakyat yang berjiwa besar. Sekali lagi saya ingin mengambil kesempatan untuk mengucapkan terima kasih pada semua pihak pimpinan Pakatan Harapan. Terima kasih pada kawan yang memberikan peluang untuk saya dan rakan-rakan termasuk Datuk Mukhris hadir bersama-sama. Saya rasa agak luar biasa pada hari ini. It is fully charged convention. Sudah nampak lihat semangat yang cukup tinggi, bersedia untuk menentang Barisan Nasional supaya Pakatan Pembangkang menjadi kerajaan dalam pilihan raya yang akan datang. Reformasi, tentang BN, Pakatan Harapan menang. Terima kasih. Assalamualaikum. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Walau sya'allahu ja'alakum ummatan wahidah walakin liyabluwakum fima atakum fastabiqul khairat ila Allah marji'ukum jami'a fayunabbi'ukum bima kuntum fihi takhtalifun. Sekiranya Allah menghendaki, nescaya kamu dijadikan satu ummah sahaja, tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap pemberiannya kepadamu, maka berlumba-lumbalah membuat kebajikan. Hanya kepada Allah kembali semuanya. Lalu diberitahunya kepadamu apa yang telah kamu perselisihkan itu. Saudara pengacara majlis yang berhormat Datuk Seri Wan Azizah, Presiden Keadilan, Saudara Lim Guan Eng, Setiausaha Agung, Tan Sri Mayudi Yassin, Saudara Lim Kit Siang, Saifuddin Abdullah, seluruh pimpinan Keadilan Amanah DAP Bersatu, para hadirin, saudara-saudari yang dihormati sekalian. Minta maaf saya ni dalam keadaan demam. Itu yang suara lain sikit. Saya demam bila Donald Trump di Istiha menang. Sebab daripada 10 survey yang dibuat, CNN, BBC, Fox TV dan lain-lain, 10 survey mengatakan, 9 mengatakan Hillary Clinton menang. Hanya 1 mengatakan Bill Clinton menang. Hanya 1 yang mengatakan Donald Trump menang. Jadi bila Istiha Donald Trump menang, saya terkejut, demam. Artinya mereka yang buat survei itu bukan semuanya betul. Ada kalanya salah. Donald Trump, saya lihat daripada awal, dia yakin dia menang karena dia memegang hardcore pengundi, iaitu supremacy of white, kelebihan Mat Saleh orang putih. Maka dia ignore sokongan lain kerana dia pergi kepada undi base dia. Hingga penyanyi terkenal Lady Gaga pun dia pantai. Saya tak perlu Lady Gaga. Yang saya perlu, I need you American people. Maka itu menarik perhatian rakyat, walaupun Hillary menggunakan selebriti yang cukup hebat.
Berbelanjakan saya yakin berjuta dolar. Tetapi akhirnya kita lihat pihak yang membuat survei pun rasa terkejut bila Donald Trump menang. Kita hadirin sekalian, dalam mendekati pilihan raya, kita nak mengejar undi orang ramai. Jangan sekali-kali kita meninggalkan undi core kita. Kalau undi yang nak datang, alhamdulillah, undi core jangan lari. Jangan undi yang nak datang kita panggil, undi core pula lari. Sebab itu, nak bersahabat dengan siapa, memang kita dalam Islam mengalukan berbagai jamaah, berbagai ummah. Tetapi mengolah keadaan jamaah itu amatlah penting. Saya sedang membaca buku The Silk Road, Jalan Sutra, yang ditulis oleh orang putih. Dia mengatakan bahawa kejayaan awal empire Islam meningkat begitu cepat. Di antaranya kejayaan mereka memberi pelindungan kepada Yahudi dan Nasara dalam mengekalkan ataupun tidak mengganggu agama mereka. Sebab itulah kita melihat gereja-gereja Ortodok Kristian masih berada di Mesir, di Syria, di Lebanon, di Jordan, di Iraq, karena hampir semua pemerintahan Islam tidak mengusik terutama agama-agama Samawi, bahkan memberi pelindungan kepada agama itu. Oleh itu, sebarang unsur ISIS yang cuba masuk ke dalam masyarakat mesti kita hindarkan habis-habisan. Apa yang berlaku di Timur Tengah sekarang bukan hal pertarungan ekonomi, tetapi pertarungan di sana ialah pertarungan hal akidah. Akidah aku lebih betul daripada akidah kamu. Akidah kamu tak betul, akidah mereka rosak. Akhirnya menegakkan akidah masing-masing itu membawa kepada pertempuran dan saling membunuh, sehingga Timur Tengah sekarang menuju kepada kehancuran. Jangan kita ulang segala bentuk kerosakan itu, kita alukan ataupun menyuburkan pahaman itu di Malaysia. Pendirian Pakatan Harapan dan sekarang bersama dengan Bersatu, kita menolak pahaman radikal itu. Sebenarnya pahaman takfiri yang kita tolak itu, kita telah membantu kerajaan Malaysia. Pihak keselamatan dalam negeri mesti berterima kasih kepada kami. Tetapi kamilah yang menjadi sasaran pihak Kementerian Dalam Negeri. Hadirin yang dihormati sekalian, semua betul. Kita bersetuju bahawa untuk hadapi pilihan raya akan datang, perundingan demi perundingan, perbincangan demi perbincangan akan kita teruskan. Memanglah paling cantik dan paling elok kalau kita dapat gunakan satu lambang dan satu manifesto. Semua akui bahawa parti-parti kita kalau bersendiri tidak kuat. Amanah tidak kuat, DAP tidak kuat, Keadilan tidak kuat, Bersatu tidak kuat. Tapi kalau semua bergabung, kita akan jadi parti yang terkuat di Malaysia. Inilah yang rakyat menaruh harapan. Kita jangan lupa dalam ayat yang dibaca tadi, di antaranya disebut fastabaqul khairat, berlomba untuk kebaikan. DAP ada caranya untuk hadapi melawan rasuah.
Amanah barangkali ada caranya untuk hadapi dan lawan rasuah. Keadilan ada caranya untuk lawan rasuah. Bersatu ada caranya kerana mereka berpengalaman dalam pemerintah lama nak lawan rasuah. Kita berlomba dalam menunjukkan kebaikan, bukan berlomba dengan orang yang mengatakan mana ada bukti hal rasuah. Dunia bercakap hal rasuah ini. Sekarang kita nak bincang hal rasuah di Malaysia. Saya kena terbang ke Geneva, rakan-rakan kena terbang ke New York, kena terbang ke London, kena terbang ke Australia untuk bincang rasuah di Malaysia. Di Malaysia tak boleh bincang. Artinya keadaan negara kita begitu pincang. Kita nak menang pilihan raya, demokrasi mesti ada. Sebab itulah kita turun bersih pertama dahulu. Kita turun bersih pertama, berempas pulas. Berapa orang kami didakwa di mahkamah. Hasilnya kita menang 5 buah negeri pada 2008. Kita turun bersih 2, kita turun bersih 3. Ada yang pesertanya pecah tulang dagu, ada yang dilanggar oleh polis, saya sendiri, ada yang pecah kening. Hasilnya pilihan raya yang lalu kita menang 52% undi popular. Mereka yang berada di parlimen dan Dewan Undangan Negeri, di antaranya hasil pengorbanan saudara-saudari dalam bersih. Sekarang bersih pula haram. Maka kita fastabaqul khairat, berlomba untuk buat kebaikan, bukan berlomba untuk menyokong kejahatan. Kalau ada sifat ini, rakyat akan menolak kita. Sebab itu dalam kita mengejar, jangan kita lupa yang telah ada, hardcore yang menyokong kita. Mereka ini sedang berbicara setiap hari. Apakah kita akan terus dengan kesetiaan dan perjuangan yang suci untuk memertabatkan Malaysia dan bersih daripada rasuah dan penyelewengan? Inilah yang perlu kita ingatkan. Bukan soal baru, bukan soal lama, tapi soal kesetiaan. Kita mesti berangkat setia sebelum pilihan raya, semasa pilihan raya dan selepas pilihan raya. Kita tidak mau selepas pilihan raya, bila keadaan kursi goyang, ada pihak yang mengatakan kami nak jadi kingmaker. Kalau kami sebelah sana, sana tubuh kerajaan. Kalau kami sebelah sini, sini tubuh kerajaan. Kalau tidak, ikat perjanjian betul-betul. Bersatu berikrar sebelum pilihan raya, semasa pilihan raya, selepas pilihan raya. Kita diikat dengan janji. Janji setia. Sekarang dalam konvensyen kita menerima setelah diputuskan, melainkan ada keputusan lain. Keputusan yang telah kita putuskan, kalau kita menang Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri. Kalau ada keputusan lain, kita akan ikut keputusan yang baru yang dipersetujui oleh semua pihak. Buat masa sekarang, Datuk Seri Anwar Ibrahim. Kemerosotan demokrasi begitu nyata. Hal ekonomi, tuan-tuan banyak dah bercakap. Saya ingat semasa kami di kampus dahulu, tahun 72, 73, 74, 75, penyelewengan rasuah dibincang dalam universiti. Bila universiti kebangsaan
nak dibina. Kawasan itu penuh dengan pokok balak. Syarikat yang mendapat pembalakan itu dengkil berhad. Para pelajar dan mahasiswa panggil tokoh-tokoh bincang hal pembalakan dan anugerah tenda yang tidak betul. Allahyarham Datuk Harun Syuhaimi Kamarudin dipersoalkan di kampus universiti tentang katanya ada penyelewengan dalam pembalakan. Kemiskinan di Kedah tahun 74 dibincang di semua universiti. Pensyarah dan para pelajar terlibat. Universiti Melaya Dewan Tengku Chancellor menjadi gelanggang debatan setiap tahun hal ekonomi dan kepincangan. Kemudian berlaku skandal Bank Bumi Putra. Yang berhormat Lim Kit Siang menjadi jagohnya, membongkar segala penyelewengan. Akhirnya dibuat satu jawatan kuasa untuk menyelidik di bawah Tan Sri Ahmad Nordin dan dibentangkan di Parlimen. Sekarang isu yang begitu besar, 1MDB, dunia bincang, bank di Singapura tutup, Jolo lari merata. Di universiti tak boleh bincang isu 1MDB. Bukan hanya universiti, Parlimen pun tak boleh bincang 1MDB. Di mana kita nak bincang? Kalau skandal begini besar tak boleh dibincang di Parlimen, nak bincang di mana? Kita hanya turun bincang dengan rakyat. Saya turun sekarang untuk bincang dengan rakyat. Majlis Saudara Said Ibrahim, Ketua Pembangkang Parlimen Malaysia dan juga Presiden PKR Ada Sri Wan Azizah, Saudara Mat Sabu, Presiden Parti Amanah Negara, Saudara Lim Kit Siang, Ketua Ahli Parlimen DAP, Yang mulia yang saya rasa kita boleh gelar sebagai Saudara Tan Sri Mahyudin, Presiden Parti Bersatu, juga kepada semua barisan kepimpinan daripada Parti Harapan, Pakatan Harapan, juga daripada Parti Bersatu, pemimpin, saudara-saudara sekalian, selamat petang dan salam bersih bersama. Saya ingin ucapkan terima kasih atas peluang yang diberikan kepada saya untuk berkongsikan pandangan tentang hala tuju Pakatan Harapan bersama dengan rakan-rakan parti yang bersedia untuk berlawan dengan Barisan Nasional. Selepas ucapan yang berkobah-kobah daripada Mak Sabu, dia pula cakap dia demam. Kalau macam ini saya harap dia kerap demam. Tapi saya nak berikan sedikit pandangan secara ringkas, di mana kalau boleh kita bentuk dan bina landasan yang sewajarnya untuk berlawan dengan Barisan Nasional. Pertama, bila kita nak lawan Barisan Nasional, ia mesti berasaskan pertama bahawa semua parti bersama dengan Pakatan Harapan dan Parti Bersatu dan rakan-rakan bersekutu mestilah yang pertama menegakkan, mempertahankan dan memperjuangkan perlembagaan persekutuan. Semua peruntukan dan perlembagaan persekutuan kita mesti bela dan lindungi dan pertahankan habis-habisan. Tak ada kompromi dalam masalah ini. Ini pertama. Kedua,
kita mesti pastikan yang lawan Barisan Nasional mesti juga lawan skandal 1MDB. Kalau Tan Sri Mahyudin, kalau Datuk Seri Mukris, ini tak dapat dipertikaikan. Memang mereka lawan 1MDB, bersedia diambil tindakan. Kita nak pastikan mereka yang bersama dengan kami betul-betul lawan 1MDB. Bukanlah pura-pura lawan 1MDB. Sampai luar negara pun ambil tindakan. Department of Justice daripada Amerika Syarikat, mereka cakap nak rampas aset sampai $1 bilion yang dimiliki oleh pegawai kanan 1MDB. Tapi bila ini dilakukan, ada pula di negara kita yang cakap minta negara asing jangan campur tangan hal dalaman negara kita. Lawan rasuah tak ada batasan. Lawan rasuah tak ada sempadan. Asalkan itu rasuah, kita lawan habis-habisan. Ini penting. Pastikan yang bersama dengan kita lawan 1MDB habis-habisan. Janganlah secara pura-pura. Itu kita jangan dipermainkan. Nombor 2. Nombor 3. Bila kita nak lawan Barisan Nasional, pastikan lawan Barisan Nasional untuk gantikan Barisan Nasional. Bukan bertanding syok-syok hanya untuk bertanding saja. Bertanding semata-mata untuk bertanding, akhirnya Barisan Nasional capai kemenangan. Kalau kita nak bersama dengan parti-parti macam tu, payahlah. Saya sebut ini secara ikhlas kerana semua ingin berkompromi demi tujuan sama. Tapi semua parti ada maruah diri sendiri. Kita kena hormati martabat masing-masing. Dan yang penting sekali, hasrat rakyat jangan kita lihat rendah. Hasrat rakyat ialah untuk lawan BN, untuk gantikan Barisan Nasional. 3. Asas nak bersatu untuk lawan BN dalam PRU 14. Sekarang saya nak bincang berkaitan apakah isu utama yang kita harus tekankan untuk lawan Barisan Nasional. Barisan Nasional dalam PRU 14, mereka akan gunakan apa yang disebut sebagai identity politics. Identity politics or politik identity, di mana mereka akan gunakan perkauman, mereka akan gunakan agama, mereka akan gunakan pelbagai isu untuk menyemarakkan, untuk menghasut perasaan rakyat supaya benci dan benci dan benci, supaya mereka adalah pilihan utama, tak ada pilihan lain, membolehkan mereka menang. Itulah cara Donald Trump. Itu cara akan kita lihat, saya rasa, dalam PRU 14. Ini saya rasa alat utama atau senjata utama Barisan Nasional, kerana mereka telah gagal dalam menguruskan ekonomi negara. Dan kegagalan mereka menguruskan ekonomi negara inilah harus menjadi penekanan senjata utama Pakatan Harapan dan parti-parti bersama. Ekonomi isu utama dalam negara kita. Sungguh pun ada setengah pihak yang menyatakan Donald Trump menang kerana dia gunakan taktik-taktik benci, bohong dan juga mengancam dan menakutkan rakyat Amerika Syarikat. Tetapi
saya rasa taktik kotor ini tidak akan berjaya sekiranya ekonomi Amerika Syarikat masih sihat. Ekonomi Amerika Syarikat menghadapi masalah, khususnya untuk middle class, kelas pertengahan. Mereka lihat keadaan ekonomi kian hari kian merosot. Itulah sebabnya mereka bersedia untuk membuat pilihan lain. Sungguh pun Donald Trump. Obama menang 2008 kerana masa itu sungguh pun dia seorang calon yang amat menawan, amat menarik dan amat menawan. Tetapi punca utama adalah kerana Amerika Syarikat menghadapi masalah dan krisis ekonomi. Financial crisis, financial crash 2007-2008. Sekarang pula masa yang sama. Kerana ekonomi menyebabkan kelas pertengahan Amerika Syarikat begitu mencabar dan merasa begitu terancam. Keadaan yang sama juga wujud di Malaysia. Tengok ekonomi Malaysia sekarang. Tengok, tak payah cakap panjang-panjang, tengok kita punya nilai ringgit, semua pun tahu. Nilai ringgit sekarang teruk sekali. Tentunya mereka cakap negara-negara lain pun sama. Tapi untuk negara Malaysia, saya khawatir akan jadi lebih teruk lagi. Kita boleh lihat rintihan dan rumbutan orang ramai di kalangan peniaga-peniaga kecil. Oleh kerana GST, ekonomi dan perniagaan mereka merosot sampai ada yang beritahu saya untuk tahun ini, sungguh pun sekarang sudah masuk bulan 11, tidak ada satu bulan pun dalam tahun ini mereka dapat keuntungan. Untuk mereka yang makan gaji, wang tak cukup belanja. Minyak petrol naik, minyak masak naik, semua naik. Mungkin tol pula akan naik. Kita hanya tunggu lihat apakah harga barangan lain yang akan naik. Ekonomi harus jadi isu utama yang kita tekankan. Kerana itulah isu yang paling penting untuk rakyat. Dan sekiranya kita boleh tunjukkan dan juga bawa isu ini dan dapat menyentuh hati tentang hal ekonomi dan bahawa Pakatan Harapan ada cara penyelesaian untuk menyelamatkan rakyat Malaysia daripada krisis ekonomi yang mereka hadapi sekarang, saya yakin BN akan tumbang, Pakatan Harapan akan menjadi kerajaan baru di Malaysia. Itu sebab marilah kita berikan sumber-sumber untuk membuat lebih banyak analisa ekonomi. Yang lain-lain penting juga, tetapi jangan miss the boat. Macam dekat Amerika Syarikat, Mak Sabu cakap dia lihat 10 survey. Sebenarnya yang saya tonton dekat televisyen, 10 survey, kesemua 10 cakap Clinton menang. Tak ada satu pun yang cakap Trump menang. So saya tak tahu dia tengok program mana. Itu penting. Jangan terlalu percaya pakar-pakar. Jangan terlalu menyokong apa yang disebut oleh media massa utama. Dan yang paling penting sekali, kita pergi kepada perkara pokok yang diminta oleh rakyat, iaitu hal ekonomi. Tanyalah pemandu taksi, semua marah tentang Barisan Nasional. Betul tak? Mereka lah yang merubuhkan penyokong kuat UMNO BN. Sekarang mereka marah betul Barisan Nasional. Mengapa? Kerana mereka boleh lihat dan mereka boleh cerita tentang masa rasuah dan masa kesulitan hidup yang mereka hadapi sekarang. Itulah yang kita harus berikan penekanan. Ekonomi adalah paling penting sekali. So itulah yang saya nak kongsikan pandangan dengan saudara-saudari sekalian. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih
Dan saya memang bersetuju yang apa yang disebut tadi oleh saudara Tan Sri Mahyudin. Memang itu hari ini konvensyen ini adalah penuh tenaga, penuh dinamis dan penuh wawasan dan juga bertekad untuk gantikan Barisan Nasional. Hidup, hidup, hidup rakyat, hidup, hidup, hidup Pakatan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa asbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat datang saya ucapkan. Yang dihormati ke seluruh kepimpinan parti-parti, Dev-dev kehormat dan pemerhati sekalian. Kita bersyukur kehadrat Allah SWT kerana dengan izinnya hari ini dapat kita langsungkan Convention Pakatan Harapan 2016 yang pertama sebagai penanda penyambung iltizam dan pengukuhan iktikad perjuangan murni untuk Malaysia yang lebih baik, lebih adil dan lebih saksama. Selain itu, saya ingin menyampaikan salam perjuangan daripada Ketua Umum Keadilan, Saudara Anwar Ibrahim, yang masih berpegang kepada harapan dan keyakinan insya-Allah usaha muafakat politik yang menumpukan persamaan kita untuk selamatkan Malaysia sebagai agenda penyatuan demi rakyat, sebagai satu amanah dan tanggungjawab bersama yang wajib dipenuhi dan ditunaikan oleh kita semua. Saudara Anwar juga mengingatkan yang bukan beliau seorang saja yang berkorban. Ramai lagi di antara kita. Saudara Lim Guan Eng yang sekarang ini menghadapi tekanan. Saudara Rafizi Ramli, Saudara Tian Chua, sebabkan anak anda saya Nurul Aizzah yang terpaksa duduk dalam lock-up kerana bersuara dalam parlimen, dan lain-lain lagi antara kita. Hari ini juga merupakan hari yang 642 hari Anwar Ibrahim dipenjarakan sebagai tahanan politik arbitrari yang diiktiraf oleh bangsa-bangsa bersatu akibat kesungguhan perjuangan serta kesanggupan berkorban demi mereformasikan negara yang tercinta ini daripada ketidakadilan dan korupsi rasuah yang nyata sekali semakin mengangkar dan memparah. Syukur Alhamdulillah, seharian kita sudah berkonvensyen. Ramai pimpinan sudah pun menyampaikan pesanan walaupun Cik Mat demam, dan amanat yang penting untuk kita semua bawa balik. Bukan saya saja sendiri sonok-sonok saja. Kita mesti bawa balik mesej yang penting. Ya. Perlu kita hayati setiap yang dibentangkan dan kita sampaikan yang di luar sana yang tidak bersama pada petang ini. Sinilah medan dan reform platform untuk menghimpunkan idea dan perancangan, strategi serta saranan untuk memperkukuhkan daya juang kita bersama dan memperkemaskan gerakan politik dan sokongan rakyat. Tanpa rakyat, siapalah kita? Ini perlu kita hayati agar setiap yang dibentangkan akan menjadi inspirasi kepada petugas-petugas parti. Kita kadang cakap saja, tanpa petugas tidak ke mana. Tanpa yang berkorban, yang tidak dikenali, yang bersama-sama dengan kita, mungkin untuk memasang bendera, mungkin untuk memasak seketika. Inilah mereka-mereka yang bersama kita, dan kita bersyukur dan berterima kasih pada semua. Hadirin hadirat yang dimuliakan, kita sudah melangkah hampir 2 dekad desa warsa ke arah baru. Kita tidak boleh diheret dengan prasangka dan kebimbangan lama, yang ini
terperangkap dengan politik perkauman sempit. Kekuatan pakatan adalah justru keberanian dan ketangkasan memecah tembok kaum, kelas dan agama. Para juak yang menggunakan topeng kaum lebih berjaya bergelut mengawal kekayaan khazanah negara. Yang kaya dan beruntung adalah elit berkuasa, tetapi yang dijajah adalah kepentingan kaum. Yang merosakkan institusi keadilan dan hukum, yang mengamalkan rasuah adalah pemimpin, tetapi rakyatlah yang digesa menyokong mereka. Kononnya demi menyelamatkan bangsa kita. Jika ada rakyat yang masih terkeliru, justru kerana penerangan kita yang belum balik kesan, kita kena tengok untuk diri kita. Kita boleh cakap macam-macam orang macam ni, orang macam tu, tetapi apa yang kita buat? Apa usaha kita? Apa peranan kita? Tembok benteng perkauman yang dibina dan diasak sekian lama tetap kukuh kalau rakan-rakan Pakatan Harapan kita, Keadilan, DAP dan Amanah bersama-sama lain NGO yang progresif seakan tidak berani dan bersedia mengharungi dan mendalami masalah tersebut. Bila Anwar Ibrahim mengatakan bahawa dasar ekonomi baru itu mesti ditukarkan kepada needs based rather than race based, apa dia katakan? Ini menggadaikan hak Melayu. Ini adalah pengkhianat bangsa. Tetapi bertebani dengan keadilan dan kebenaran, itulah sebetul-betulnya perjuangan kita bersama, manusiawi. Itu yang kita hargai. Izinkan saya mengingkap pengalaman PRU 2013. Mustahil kita mencatat majoriti undi popular tanpa sokongan Melayu, Cina, India, Iban, Kadazan, orang asli, orang asal. Miss One Page, sorry. Barang diingat, kitalah adalah Parti Nasional. Kebangsaan bukan mendukung faham parokialisme atau menyemai faham kedaerahan. Dasar kita adalah keadilan dan kesaksamaan berdasarkan prinsip luhur perlembagaan dan kebajikan semua rakyat. Kita adalah Parti Nasional dan kitalah yang tegas mempertahankan prinsip agama rasmi, bahasa rasmi, hak keistimewaan dan kedaulatan raja-raja, mempertahankan hak bahasa ibunda, amalan agama, kesaksamaan ekonomi seluruh rakyat serta prinsip raja perlembagaan dan demokrasi berparlimen. Sama-sama kita rakyat Malaysia. Kita Parti Nasional dan kitalah yang menjanjikan royalti 20% untuk negeri pengeluar minyak, membasmi kemiskinan tanpa mengira kaum dan mengimbangi pembangunan bandar dan desa, kota dan pedalaman Semenanjung, Sabah dan Sarawak. Pemerintahan BN yang terumbang-ambing dengan rasuah dan penyelewengan dana rakyat 1 MDB. Defisit membengkak dan dasar ekonomi tanpa haluan mampu bertahan sekiranya kalau kita tidak bersatu. Satu hari dah saya dengar BN berkuasa, tetapi kalau kita yang berompak bersama-sama menyelesaikan, tidak boleh menyelesaikan masalah kalau kita tidak bersatu kukuh. Bukan kita tidak tahu, tetapi bagaimana saya boleh mengatasi hati dan perasaan. Apa saya tidak boleh ada perasaan? Kalau potong saya tidak berdarah, mesti berdarah. Tetapi demi perjuangan, demi rakyat, tertelan rasa hati. Hasrat kita bukan saja menumbangkan Barisan Nasional, tetapi meletakkan asas negara adil dan berdaulat. Kemenangan ini harus mengulangi tekad tegas untuk menjana perubahan
Jangan sekali-kali kita terperangkap dan dengan taktik lapuk menakutkan Melayu dengan kehadiran Cina. Di semua Cina ambil habis. Habislah kita. Minta maaf Datuk Seri Mukri, saya orang Kedah juga tahu. Cakap utara lah. Habis di Cina ambil semua. Kita Melayu mana nak pergi ni? Menakut-nakutkan orang Melayu dengan katanya kehadiran Cina. Yang jual tu semua tu, yang pergi minta pada negeri Cina untuk datang berlabur, bukan berlabur tapi utang. Kita utang pada negeri Cina. Kenapa kita nak takut-takutkan DAP yang dilahirkan di Malaysia? Ini yang menjadikan kita berpecah belah. Dan menakut-nakutkan India dan orang Cina dan orang India dengan penampilan tokoh Melayu dan Islam. Semua mau potong kalau Islam. Ini yang tidak boleh memberikan kita kesatuan untuk menentang segala rasuah, kebijakan dan keberobokan yang ada dalam negara kita. Maka kepada saudara-saudari yang muda, terutama muda, saya ingat semua muda, semua below 30 yang above 30 pun tak apa, masih muda. Saya ingin menggesa supaya kita terus berjuang dan sentiasa menggilap idealisme murni perjuangan. Kita masa muda, masa kita baru mengenal bahawa inilah dunia. Kita merasakan kita boleh ubah dunia. Semangat idealisme, youth. Kenapa dalam surah Al-Kahfi Allah SWT menceritakan anak muda yang berani mau menukar dengan dalam adanya penindasan. Kenapa? Special. Tiap hari Jumaat kita disuruh membaca. Kerana anak muda lah ya, gilaplah semangat idealisme yang ada pada masa muda. Tokoh-tokoh kita memang sedar akan cabaran perkauman ini yang saya sebutkan. Sentimen kecurigaan yang dibajai oleh UMNO BN dan media milik mereka. Namun, Saudara Anwar Ibrahim, Tuan Guru Allahyarham Nik Abdul Aziz Nikmat, Mendiang Karpal Singh tetap memilih kesepakatan antara kaum dan wilayah. Bukan sekadar menggantikan seorang Perdana Menteri, tetapi untuk menjana perubahan politik, ekonomi dan sebuah negara yang adil dan saksama. Tadi Tun Dr. Mahathir mengatakan, memang dia telah memilih Datuk Seri Najib. Bukan sekadar tukar Perdana Menteri. Perdana Menteri dah tukar berapa kali, tetapi negara kita lebih teruk. Jadi inilah yang kita mahukan. Ayuh anak muda, ayuh kita semua. Our country, negara kita. Institusi-institusi utama negara menjadi rapuh. Perundangan tidak sekata, jauh lagi berubah tafsir. Ekonomi negara mencemaskan dengan hutang membunuh rakyat di-GST-kan dan ditindas demi menampung kantung negara yang dikosongkan oleh korupsi kleptokrasi. Jadi pengambilan hutang gergasi beratus-ratus bilion, bukan RM1 2, berbilion-bilion ya. Seperti sekarang ini nak buat sistem projek kereta api dan pembelian kapal rondaan pesisir laut. Di antaranya yang harga digandakan seperti mana yang tadi dikatakan oleh beramai itu, digandakan lebih kepada kebiasaan, menambahkan lagi beban hutang negara ke atas bahu rakyat. Kita lah yang tanggung, anak cucu kita akan tanggung. Rakyat juga terpaksa dan dipaksa menanggung hutang, beban hutang isi rumah masing-masing akibat kos sara hidup. Tadi anak muda kata dia baru kahwin, bagaimana susahnya nak memulakan hidup sebagai anak muda dengan tanggungan yang baru. Dan peluang pekerjaan pun menyempit, tangga gaji pun mendatar. Kita tidak menolak. Kita tidak pernah menolak pelaburan dan perdagangan, tetapi ketelusan, kepertanggungjawaban itu yang diutamakan. Jadi saudara-saudari sekalian, jelas keadaan buruk dan berbok ini mengisyaratkan bahawa masa depan anak cucu kita dan masa depan maruah serta kesejahteraan semua bergantung pada satu iltizam bersama. Semua patriot,
semua pemikir dan ahli-ahli politik dalam merapatkan saf dalam satu kesatuan rakyat atau berpermufakatan politik, satu pakatan yang memberikan harapan bahawa kebaikan dan kebenaran akan menumpaskan kejahatan dan kepalsuan demi Malaysia yang lebih baik. Jadi permufakatan-pakatan yang diberikan memberi harapan akan hanya berjaya. Berapa orang dah berkata begitu? Akan hanya berjaya jika parti-parti berjiwa rakyat bersatu dalam pilihan raya. Satu lawan satu. Kita akui memang ada kepincangan dan manipulasi sistem pilihan raya. Tetapi kita berjaya mencapai kemenangan dalam PRU yang ke-13. Ini berhasil dengan kerjasama yang kukuh di bawah Pakatan Rakyat, iaitu dengan mendapat sokongan 52% undi popular. Jadi kita mesti tahu dan kita mesti terima hakikat bahawa agenda satu lawan satu adalah agenda yang wajar ditegakkan, dan kita mahu semua berperanan sebagai negarawan untuk bersama dalam ini memperjuangkan kepentingan rakyat. Mesej daripada rakyat adalah jelas. Berapa kali kita nak ulang? Mesej adalah jelas. Mereka dah bosan, mereka dah tak mahu lagi dah, nak tukar dah, ya? Mahukan perubahan, mahukan kerajaan baru. Dan dalam menghadapi segala penipuan dan kepincangan, ini mengukuhkan lagi bahawa kita harus bersatu tenaga, satu lawan satu. Izinkan saya memberi sedikit belajar daripada sejarah, melakarkan bagaimana mereka yang membawa perubahan sentiasa dizalimi, ditentang, difitnah, dibunuh kerana perubahan yang dibawa itu mengancam status quo serta kepentingan golongan yang berkuasa. Untuk keuntungan sempit mereka hanya yang dapat dihapuskan kalau kita bersatu, satu lawan satu. Ya, saya mau sebut sedikit nama-nama mereka yang telah pergi sebelum kita, yang telah berjuang supaya kita berada pada hari ini dalam kemerdekaan. Tokoh seperti Datuk Bahaman, Mat Kilau, Burhanuddin Hilmi, Perita Za'ba, Rosli Dobi, Datuk Tating, Tunku Abdul Rahman, Tun Tan Cheng Lock, Tun Sambatan, Tun Abdul Razak, tapi anak dia lain sikit, Tun Dr. Ismail, Temenggung juga, Fuad Stevens, dan ramai patriot yang nama dan yang tidak nama dalam selipatan sejarah yang mesti kita yang susuli mesti kita teruskan. Dan kita mahu sejarah merakamkan bahawa kita tidak mahu sejarah merakamkan bahawa kita gagal membebaskan dan menyelamatkan negara tercinta kerana kita gagal muafakat untuk lawan satu. Jadi perubahan negara pernah didahulukan oleh Saudara Anwar, seperti melawan kezaliman, membentas rasuah dan duit haram, untuk membawa perkembangan Islam UIA. Pada saat itu saat ini dibantah, namun kini alhamdulillah suara-suara yang membantah dahulunya bersama kita. Dengan ini saya menyambut baik kesudian mana-mana pihak yang ingin bersama dengan Pakatan Harapan. Kita menyambut baik. Kita tahu bahawa dalam pertarungan pilihan raya kita mesti kukuhkan saf kepimpinan kita bersama. Jadi kita mesti bersatu tenaga bukan saja untuk menyingkirkan kleptokrat, juga untuk membawa agenda reformasi dan agenda perubahan, serta jangan lupa bebaskan Anwar Ibrahim. Jadi apa yang kita boleh buat? Demi rakyat, kita wajib tunaikan tanggungjawab bersuara, sekurang-kurangnya bersuara.
terhadap ketidakadilan, salah guna kuasa dan rasa, walaupun kita ditekan, ditindas, ditangkap dan dihadapkan ke mahkamah kerana kita berani kerana benar. Kita akan bersama-sama hadapi semua ini dalam satu permufakatan. Dalam begitu lama kita ditindas dalam perjuangan demi mahu memastikan kelangsungan perjuangan rakyat, sehingga kan sampai satu tahap mereka yang dulunya jauh dengan kita sekarang bersama dengan kita. Alhamdulillah. Karena matlamat yang sama, ia telah merapatkan hubungan kita yang dulunya terpisah. Dengan keterpisahan itu, mengenalkan sesama kita makna perjuangan rakyat, kebajikan rakyat, kemajuan demi rakyat. Sebab kata pepatah Melayu, sepakat membawa berkat. Yang jauh kita dekatkan, yang dekat kita rapatkan. Demi rakyat kita suburkan persamaan, dan demi rakyat kita rapatkan kesepakatan untuk membina Malaysia yang lebih baik tanpa berundur. Kerana kita miliki semangat untuk lawan tetap lawan, satu lawan satu. Jadi justru saya menyeru kepada semua, hari ini kita nyatakan pendirian untuk kita terus bersama dalam digabungan Pakatan Harapan. Oleh yang demikian, pada 19 November, jangan lupa, hari Sabtu, kita turun ke himpunan Abang Bersih 5 di Dataran Merdeka, bersama-sama rakyat dan segenap seluruh negara. Kita tuntut demokrasi yang adil dan saksama. Bersih menuntut pilihan raya yang bebas dan adil, membantah monopoli dan kenaikan harga barang, menentang penyalahgunaan kuasa dan kezaliman. Tuntutan tersebut adalah juga tuntutan rakyat. Ini adalah adat perjuangan yang menjadi tanggungjawab kita untuk membina sesuatu yang lebih baik, lebih saksama dan lebih mulia. Semua ini melihat pada semangat kemerdekaan sebuah negara demokratik dengan kepercayaan kepada Tuhan Allah SWT, kesetiaan kepada raja dan negara, keluhuran perlembagaan, kedaulatan undang-undang, kesopanan dan kesusilaan akan tercapai insya-Allah. Saya akhiri dengan serangkap pantun. Pakatan Harapan teguh bersatu, berjuang setia bina muafakat. Bertekad kita satu lawan satu, janji kita pada rakyat. Saya nak habiskan dengan laungan. Lawan tetap. Satu lawan. Reformasi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.